Baik, kita bersua kembali. Kita nak bercakap berkenaan dengan mahasiswa dan kesihatan sebab tenaga muda yang bakal memimpin negara pada masa depan kini lebih lagi dengan kepesatan teknologi yang menuntut nilai kemandirian yang tinggi untuk berjaya. Jadi situasi kesihatan mental ini sangat membimbangkan dalam negara. Jadi untuk bercakap berkenaan dengan mahasiswa dan juga kesihatan, kita bersama dengan Profesor Dr. Zamri Sekawi, Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Prof, kalau kita bercakap berkenaan dengan kesihatan mental ni, bukan tahun ini saja, bukan tahun lepas, tapi dah bertahun-tahun kita cakap berkenaan dengan kesihatan mental. Namun stigma masyarakat kita, masyarakat di Malaysia terutamanya, katanya kalau ada kesihatan mental ini ibarat tiada Tuhan. Jadi stigma itu yang buatkan mereka takut untuk ke hospital, untuk ke klinik, untuk mendapatkan khidmat rawatan kesihatan mental itu sendiri. Apa pendapat Prof berkenaan dengan itu? Itulah masyarakat kita menghadapi masalah stigma lah. Kalau nak katakan dapat depression dan sebagainya itu menjadi satu kira stigma dan juga diskriminasi. Jadi ini juga menyumbang kepada situasi yang kita hadapi sekarang di kalangan mahasiswa lah. Ada yang malu untuk mendapatkan pertolongan atau bantuan daripada kaunselor dan juga pensyarah-pensyarah mereka. Baik. Saya nak cakap bersyukur, alhamdulillah bersyukur juga. Nak cakap tak bersyukur pun ada juga sebab dalam tempoh COVID-19 tu kecaknaan terhadap kesihatan mental tu semakin meningkat. Tapi dalam masa yang sama, COVID-19 juga salah satu faktor menyumbang kepada kesihatan mental. Jadi dalam perkara ini, macam mana keadaan lebih-lebih lagi mahasiswa agak terkesan dengan kesihatan mental ni. Jadi macam mana sebenarnya untuk kita kawal kesihatan mental ni sendiri, Prof? Untuk mahasiswa memang kita tahu bahawa pada masa pandemik yang lepas terdapat peningkatan dan juga mereka semakin aware ataupun cakna pasal isu ini. Dan peranan yang dimainkan oleh IPT sebenarnya adalah memberi ruang kepada mereka untuk berjumpa dengan ataupun mencari pertolongan. Itu yang penting sekali. Terutama sekali IPT, kebanyakan IPT menyediakan khidmat kaunseling dan juga ada pensyarah-pensyarah yang boleh membantulah memberi sokongan tersebut. Jadi di sini sebenarnya kedua-dua pihak adalah sangat berperanan lah. Pertama sekali IPT sentiasa kena menyediakan fasiliti untuk membantu mereka. Dan kedua pelajar sendiri kena cakna lah dan tahu untuk dan tidak malu untuk mendapatkan pertolongan. Kalau saya bukan nak membandingkan dengan negara maju, tapi kalau di barat sana, negara-negara barat di Eropah, mereka punya awareness terhadap kesihatan mental ni sangat meluas. Ibaratnya psikiatris tu cendawan tumbuh separuh jalan, mana-mana ada. Tapi kalau di Malaysia ni untuk mendapatkan khidmat psikiatris tu agak sukar. Kadang hotline pun, macam kita cerita sebelum live tadi tu pun, hotline tu pun kadang call katanya busy, tak dapat nak disampaikan kepada mereka. Jadi antara kaedah lain untuk kita nak berikan pertolongan kepada mereka, mungkin di peringkat awal untuk mereka faham yang mereka ini ada masalah depression, masalah depresi, untuk mereka kawal diri mereka sendiri. Bagaimana, Prof? Itu kita balik kepada kesihatan mental tadi, yang bila dah sampai ke kemurungan dan membunuh diri, suicide, itu dah masuk ke penyakit mental. Jadi pencegahan awal sebenarnya adalah kita kena tanamkan daya tahan dirilah kepada pelajar-pelajar kita ni. Terutama sekali kalau di universiti ni berkait dengan akademik dan juga peperiksaan. Itu sebab di universiti mereka salah satu punca yang besar adalah stres. Pada peringkat awal mungkin tahun 1, tahun 2 tu mereka cuba nak mengadaptasikan diri dalam suasana universiti yang baru dan juga kawan yang baru, pensyarah yang baru dan ditambah lagi dengan peperiksaan. Jadi stres tu semakin tinggi dan ini peranan kita juga untuk sebenarnya melatihkan mereka supaya macam mana kita nak mengatasi dia. Ada macam-macam cara lah. Yang tu yang terlatih di kalangan kaunselor boleh sebenarnya untuk berkhidmat, untuk memberi perkhidmatan kepada mereka. Baik.
Prof, saya tak ada data yang khusus, tapi rata-rata yang kalau kita lihat di daerah akhbar yang commit suicide, yang bunuh diri akibat stres dan depresi ini dalam kalangan pelajar, dalam kalangan mahasiswa, dalam kalangan anak muda. Jadi apa sebenarnya kajian terperinci yang mungkin Prof boleh kongsikan kepada kami? Mengapa umur-umur yang macam itu? Kalau nak ikutkan, bila dah berumah tangga pun kadang lagi stres agaknya kan. Nak layan suami, nak layan isteri. Isteri pun kadang cakap tak ganti stres juga. Tapi tak ada pula kes bunuh diri. Macam mana itu sendiri, Prof? Ya, mungkin ada perbezaan generasi di sini. Generasi saya mungkin lain. Generasi yang pelajar sekarang ni generasi anak saya. Jadi daya tahan tu mungkin kurang berbanding dengan daya tahan generasi sebelum ini. Dan kita dah buat kajian, rakan-rakan saya di fakulti pun ada membuat kajian macam rasa kecemasan atau anxiety yang sangat tinggi di kalangan pelajar-pelajar ni. Jadi mereka cemas yang berlebihan dan juga ada yang mendapat gangguan emosi. Sebanyak kalau di kalangan pelajar perubatan yang kita buat kajian tu dalam 40%. Dan ini sebelum pandemik. Dan sebab tu kita melakukan tindakan untuk mengurangkan gangguan ini supaya dia tidak berlarutan. Jadi untuk suicide intention suicide pun ada juga, tapi di tahap yang terkawal lah. Baik. Kalau itu kita tak dapat nafikan kalau mungkin hal yang macam ini mungkin agak sukar untuk dikawal oleh kita, dan juga kita perlukan ada awareness yang lebih, pendedahan yang lebih, bukan dalam kalangan universiti saja tapi di peringkat Malaysia sendiri, untuk berikan mereka ini mudah untuk berinteraksi dengan psikiatris, dan juga mereka lebih cenderung untuk dapatkan khidmat nasihat berbanding khidmat nasihat kawan sendiri. Jadi kalau dalam itu saya ada dengar juga, ada baca sedikit artikel berkenaan dengan sekarang generasi kini lebih kepada teknologi, telefon, media sosial dan sebagainya. Itu antara faktor menyumbang kepada masalah kesihatan. Pandangan Prof macam mana? Tengok juga berita macam mana yang dibaca. Saya nak tengoknya. Kadang-kadang kita terbaca benda yang viral ni, biasa berita menyedihkan. Mungkin itu juga kalau dia pun dah tengah depres atau kerunsingan, akan bertambah lagi lah kerunsingan dia. Jadi apa antara faktor menyumbang kepada masalah kesihatan itu sendiri? Di peringkat universiti biasanya disebabkan oleh stres, lepas tu mungkin ada masalah kewangan, dan juga masalah-masalah lain dengan rakan-rakan dan juga pensyarah. Jadi dia bukannya nak dikatakan semua masalah dia sama, dia berbeza-beza mengikut tahap ataupun keadaan. Dan juga yang penting adalah bagaimana mereka bertindak balas terhadap keadaan ini. Itu yang kena diberi latihan. Macam mana mengatasi stres dan sebagainya. Kalau tadi Prof ada sebut berkenaan dengan mungkin stres itu lahirnya daripada dalam kalangan universiti, maksudnya assignment lebih ke, kena rushing hantar assignment ke. Mungkin Prof sebagai dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan mungkin ada cara untuk mengurangkan beban pelajar itu sendiri ke macam mana? Kita tak boleh nak bagi soalan yang senang untuk mengurangkan stres. Masalah waktu kerja pula nanti ya. Jadi sekarang ni apa yang kita buat adalah macam mana nak tingkatkan lagi level confidence, keyakinan. Jadi kalau punca stresnya adalah ataupun tidak boleh belajar itu disebabkan kelemahan akademik, kita akan cari jalan macam mana menukar teknik belajar sebagai contoh. Dan juga kalau mereka tak ada rakan-rakan yang boleh membantu, kita cuba carikan senior yang boleh membantu dan sebagainya. Baik. Prof, kalau kita ikutkan perincian berkenaan dengan universiti dan juga institusi pengajian tinggi di Malaysia, memang ada kesihatan mental ini, memang ada hingga saya rasa waktu COVID-19 mereka lebih memilih untuk berhenti belajar. Jadi itu adakah langkah yang betul, dan juga berhenti belajar sambung kerja, adakah itu langkah yang betul ataupun langkah yang tidak tepat? Maksud saya langkah yang betul untuk lari daripada masalah kesihatan itu sendiri. Itu ialah dia sebenarnya melarikan lebih daripada masalah. Masalah di universiti. Adakah tambah masalah lagi? Akan menjadi masalah lain. Dia akan jumpa masalah lain di luar sana. Jadi dia tidak akan menyelesaikan masalah. Mungkin kalau keadaan ini berlaku, perlu
berbincang dan lebih teliti lah dengan kaunselor dan juga pensyarah-pensyarah yang berkenaan sebelum membuat keputusan yang drastik ini. Prof, secara jujurnya ada daripada kenalan-kenalan saya yang cuba mendekati saya bercakap berkenaan dengan kesusahan hidup mereka dan juga masalah-masalah yang mereka hadapi. Alhamdulillah mereka sekarang ini meneruskan kehidupannya lebih baik. Cuma andai kata saya cuba bayangkan ada rakan-rakan kenalan yang datang kepada saya yang kata lebih baik mati daripada hidup. Apa cara saya untuk berdepan dengan orang-orang yang macam ni? Prof, mungkin ada sedikit tips yang boleh kongsikan? Perkara begini kita kena jumpa psikiatris lah, pakar psikiatri untuk memberi nasihat yang lebih baik lah. Sebab kalau kita kena tahu punca dia apa. Mungkin kalau disebabkan oleh kemurungan atau depression, kita pakar psikiatri mungkin boleh memberi ubat untuk mengurangkan dia. Jadi benda ni kena kita panggil minta bantuan daripada ahli profesional. Jadi kalau datang ke saya tak tahu apa-apalah, tapi kalau situasi macam tu, macam mana Prof? Kalau situasi yang mereka tak nak jumpa psikiatris, tapi mereka rujuk kepada kawan mereka dulu, dan bagaimana kawannya itu kenalan untuk berkata kepada mereka berdepan dengan orang-orang yang macam tu. Ya, kawan-kawan mungkin boleh memujuk supaya mereka jangan membuat keputusan drastik dulu. Kena berfikiran positif. Dan juga yang penting sebenarnya adalah mencari bantuan daripada pakar-pakar ahli dalam bidang dia. Sebab benda ni macam sangat mengkongkong, jadi dia pemikiran pun mungkin tak terbuka sangat untuk seek medical help dia panggil. Setakat hari ini Prof, penyebaran berkenaan dengan kecanaan awareness mental health ni sejauh mana? Saya banyak pengalaman saya lah, saya dah melihat mungkin terdapat peningkatan di kalangan pelajar-pelajar kita. Kita dah tak payah nak bagi tahu, mereka sendiri yang memberitahu kita bahawa mereka mengalami masalah stres ataupun kerusingan dan sebagainya. Tapi bukan semua pelajar. Masih lagi pelajar yang masih malu lagi untuk menjumpa kita lah. Itu yang berkait dengan stigma dan juga diskriminasi tadi tu. Mungkin yang bagi tahu tu nak tak kurangkan assignment kot Prof. Tapi itu antara yang kita kata cabaran dan juga apa yang perlu kita sebagai Prof untuk berhadapan dengan pelajar-pelajar yang sebegitu. Namun stigma-stigma itu saya percaya satu hari nanti akan terhapus dengan kita punya kempen yang kita adakan untuk memberikan kecanaan terhadap mental health ini sendiri. Di kalangan UPM sendiri mungkin ada program kepada yang dibuat daripada mungkin Fakulti Perubatan sendiri kepada orang luar, kepada masyarakat. Kita ada program-program kesihatan mental. Yang ini memang kita pergi ke komuniti dan juga menerangkan tentang kesan kesihatan mental ni kepada mereka dan mana nak mencari pertolongan tu. Itu yang penting. Itu kalau di universiti mungkin kita dapat datanya, kita ada data collection untuk kita tahu siapa yang ada penyakit mental sebagainya. Tapi kalau di luar sana Prof, bagaimana ya? Kalau masyarakat luar, mungkin kalau kita pergi ke kampung-kampung, mereka lebih terdedah ke ataupun lagi kawasan bandar lebih terjebak dengan penyakit kesihatan mental ini sendiri ke macam mana Prof? Kalau kita lihat data tu di kawasan bandar lebih lagi lah terdedah disebabkan oleh tekanan hidup dan sebagainya lah. Di kampung tu mungkin suasana tidak berapa sibuk, jadi lebih tenang. Kesejahteraan hidup tu mungkin lebih baik daripada di bandar. Jadi mungkin ini soalan yang boleh juga kita nak ajukan. Adakah sakit kesihatan mental ini sendiri disebabkan oleh genetik lebihnya ataupun disebabkan oleh persekitaran? Ada juga disebabkan oleh genetik, tapi kebanyakannya disebabkan oleh persekitaran. Macam mana kita terdedah kepada stres, pada tekanan, kepada ancaman-ancaman dan macam mana kita bertindak balas. Jadi coping skill dia panggil itu yang menentukan sama ada kita akan mendapat kesihatan mental yang baik atau tidak. Jadi coping skill ni mungkin disebabkan oleh personality,
dan juga suasana keluarga, sokongan daripada keluarga rakan. Jadi dia banyak faktor yang mempengaruhi. Baik. Kalau kita ikutkan di kawasan bandar, mungkin ada daripada mereka ini yang berjumpa dengan ramai orang dan juga kadang-kala mereka itu lebih kurang ada sakit mental sebagainya berbanding dengan orang yang kurang jumpa. Maksudnya introvert ni lagi senang mengidap kesihatan mental berbanding yang extrovert tu. Macam mana tu, Prof? Ya, itu saya setuju. Itu sebabnya interaksi dengan sesama rakan sejawat, pada rakan-rakan itu sangat penting. Dan mereka yang introvert ni lebih terdedahkan kepada kesihatan mental yang tidak baik. Jadi apa secara ringkas harapan kepada mereka luar sana untuk kesihatan mental ni sendiri? Ya, kesihatan mental ni adalah satu perkara yang boleh kita kena seriuslah melihat perkara ni, dan kalau kita rasa kita menghadapi masalah kesihatan mental, kita perlu mendapat pertolongan daripada ahli profesional. InsyaAllah, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Zamri Sekawi, Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM, kerana bercakap berkenaan dengan mahasiswa dan juga kesihatan. Satu topik dan juga satu isu yang sangat berat untuk kita bawakan kepada anda semua. Namun inilah hakikat yang perlu kita terima, dan moga-moga stigma untuk kesihatan mental ini cepat dihapuskan dan juga mereka yang mendapat mengidap penyakit kesihatan mental ini segera mendapatkan khidmat pakar supaya anda lebih ceria di masa akan datang, insya-Allah. Kita akan berehat seketika. Kita akan dengarkan dulu ucapan Hari Raya daripada rakan-rakan kita di IPT. Rehat seketika.